Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah wa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi, amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bertemu lagi kita pada pagi yang penuh barakah ni dalam siri pengurusan kehidupan, insya-Allah. Yang mana bila sebut tentang pengurusan kehidupan ini, dalam pecahan ilmu yang mana? Adakah ilmu yang hanya menjadi ilmu sampingan? Ilmu yang hanya perlu ditahu sebagai tambahan? Tidak. Ianya adalah ilmu asas, usul kepada kehidupan. Malah bila kata pengurusan kehidupan, sebab apa? Sebab bila kita tidak mampu mengurus kehidupan, maka dia akan menjadi kerosakan. Jadi, disebut tentang urus, itu satu tuntutan. Kehidupan itu satu amanah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah berikan kehidupan kepada kita, itu satu amanah. Amanah yang sangat besar. Bukan amanah yang kecil. Amanah yang sangat besar. Allah hidupkan kita ni adalah satu amanah yang sangat besar, sehingga mana nak diberikan kepada langit, nak diberikan kepada bumi, tak sanggup kejadian langit dan bumi untuk menanggung amanah ini. Kerana apa? Kerana padanya itu terpikul satu perbuatan ataupun satu perkara yang sangat besar yang perlu diuruskan. Sehinggalah manusia hari ini menganggap bahawa kehidupan ini sekadar sampingan-sampingan saja. Sehinggalah tertipu dia dengan keadaan dunia itu sendiri. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu wa taala, sebab pengurusan kehidupan ianya sangat penting. Ia adalah ilmu yang sangat-sangat dititik beratkan. Sehingga kan kalau kita gagal menguruskan kehidupan ini, maka asbab kehidupan itulah menjadi bebanan yang besar bagi kita di akhirat sana nanti. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang penuh barakah ni menyambung pengajian pengurusan kehidupan ini, insya-Allah, untuk kita melihat pada bulan minggu yang lepas kita dah sentuh tentang jangan sampai dunia menjadi tumpuan kelak mengundang kehancuran. Jangan sampai dunia menjadi tumpuan kelak mengundang kehancuran. Walaupun kita berada di dunia ni, 24 jam kita berada kat dunia lah, maka kerja ataupun urusan yang kita kena lakukan adalah bukan semata-mata urusan dunia. Atau kalau lebih tepat kita nak kata beginilah, apa yang kita lakukan pada ketika ini berada di dunia, tetapi kita sedang menguruskan kehidupan akhirat kita.
Itu lebih tepat sebenarnya tuan-tuan. Kita sedang menguruskan kehidupan akhirat kita. Arti kata lain, kita nak menjadikan dunia ni bukan lagi cerita tentang dunia. Kita nak jadikan dia cerita tentang akhirat. Nak convert dunia jadi akhirat ni. Nak tukar dunia menjadi akhirat. Itulah urusan utama kita. Sebab tu pengurusan kehidupan ni penting. Sila hari bulan kita memisah-misahkan. Oh ni hal dunia, ni akhirat. Oh ni dunia, ni akhirat. Ni dunia, ni akhirat. Ni dunia, ni akhirat. Lalu sekali yang mana kita banyak buat? Kata Allah Subhanahu wa taala. Tak payah tanya orang, kita tengok Allah kata apa. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Bahkan kamu akan lebih beratkan dunia. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan akhirat itu yang kekal. Kita akan lebihkan urusan dunia. Malah kadang-kadang kita beramal pun nak kesenangan dunia. Sebab tu ada orang yang akan menjadi amal hunters. Amal hunters, mengejar amalan, bukannya nakkan kesejahteraan di akhirat sana. Dia nakkan supaya kehidupan dia ini bahagia. Dia nak kehidupan dia ini tidak sengsara. Dia nak tutup masalah kehidupan dia. Dia nak lari daripada masalah suami yang tak reti bahasa. Dia nak lari daripada masalah isteri yang susah nak dididik. Dia nak lari daripada masalah anak yang degil. Dia nak lari daripada masalah susah. Dia nak hidup senang. Betapa ruginya kita beramal itu biar. Betapa ruginya kita beramal itu biar nampak macam sikit. Tapi kesannya banyak. Ni beramal nampak banyak. Tapi kesannya sedikit. Apa kesan dia? Kesannya kembali kepada tengok hal perihal dunia dia. Dia masih lagi ketakutan dengan dunia. Dia masih lagi ketakutan dengan dunia. Maka bermaksud dunianya masih belum dihilangkan dalam hati dia. Sedangkan apabila kita menguruskan kehidupan kita ini untuk akhirat, maka ketakutan kita pada dunia perlahan-lahan akan dihilangkan. Ketakutan yang dimaksudkan di sini perlu diingat, bukan ketakutan yang bersifat jasadi. Bukan yang bersifat alami ataupun lumrah. Itu ketakutan yang jasadi, yang alami ni, itu adat. Takut luka, takut jatuh, takut kehancuran, takut kesakitan yang bersifat alami, fizikal. Yang dimaksudkan di sini adalah ketakutan yang bersifat khaufi, yang tersembunyi. Hancur yang dimasukkan dalam perbincangan kita yang lepas itu adalah kehancuran yang mana apabila timbulnya ketakutan yang tersembunyi terhadap dunia itu sendiri. Kita takut tentang kehilangan dunia yang bersifat sementara. Kita takut kehilangan harta yang kita sangkakan kaya itu harta. Ni ketakutan tersembunyi ni. Sebab tu kita kena kaji tuan-tuan. Bukan sekadar, dia kata apa? Bukan sekadar, bahasa apa yang saya nak sebut ni? Dia begini, ada orang dia tidak ikut pengajian dari sudut kebenaran. Dia tak ada kaedah kaji kehidupan. Yang dia tahu, dia tengok keadaan, kemudian kita bagi kata-kata nasihat. Baguslah. Tapi mudah-mudahan kita dilindungi. Ya, kita ni memang zaman sekarang fitnah yang gelap. Tapi faham tak apa yang dimaksudkan dikatakan itu? Adakah berkata-kata dia itu kerana benar-benar melihat, mengkaji, menghayati bahawa perjalanan kehidupan dunia ini, ataupun dia menceritakan saja ada ayat dia. Bahawa nak cari perkataan tu. Dia kata apa? Seakan-akan sebenarnya bahawa dunia itu masih lagi dengan dia. Tapi dia menceritakan saja keadaan dunia itu. Yelah sekarang zamannya fitnah. Semoga Allah lindung kita. Ingat ya, doa bukan sekadar sebutan pada lafaz kita. Doa itu adalah yang datang dari hati, yang benar-benar melihat keadaan dunia itu sebelum datangnya fitnah, kita tahu dah. Itu. Sebagai contoh tadi, saya nak sentuh tentang status yang saya upload tadi sebelum kelas.
Kalau siapa sempat baca tadi. Dan tajuk kita ni bertepatan berkaitan dengan apa yang saya nak kaitkan ni. Risiko, masih perbincangan risiko. Tajuk kita apa? Penipuan dunia, pemudah cara bagi Dajjal melakukan penipuan. Dajjal tu masuk penipu. Tapi dengan dunia yang sifat menipu ni, maka pemudah cara bagi dia lah. Dia panggil fasilitator, pemudah cara. Sebab Dajjal ni takkan boleh menipu kalau tak ada alat. Dia orang nak nipu ni, dia mesti ada cerita dia. Dia mesti ada objek dia. Kemudian baru dia wujudkan subjek. Ada objek dan dia mewujudkan cerita. Faham? Dia tak ada tiba-tiba, contoh, iblis. Kalau tidak kerana buah khuldi tu Allah tak larang, maka dia tak boleh nak tipu. Dia tak boleh nak tipu. Nampak tidak? Tu dia. Dia nak tipu dengan apa? Jadi dia gunakan apa saja bahan-bahan penipuan. Yang ternyata dengan sifat Dajjal penipu. Jadi janganlah kita hanya sebut Dajjal penipu, tapi kita tak tahu alat penipuan. Kita tak tahu alat penipuan. Nampak tidak? Gitu. Jadi alat penipuan, lepas tu subjek penipuan dia apa, kaedah penipuan dia apa. Ya. Pasal Dajjal buat perbalahan suami isteri, itu pecahan. Isi utama dia, cuba tengok. Misi utama iblis Dajjal adalah memecah belahkan umat Islam. Itu misi dia. Memecah belahkan umat Islam. Ni kena kaji, tuan-tuan. Bukan nak tunggu bila dah berlaku isu baru nak kaji. Sebab itu, sidang jemaah yang mulakan Allah SWT dalam pengajian hakikatan ni, ada ketika yang kata, Ustaz macam tahu je, macam Ustaz nak mengenakan saya je. Tak, saya tak tahu pun. Tapi ketika kita letakkan perbahasan, kaedah, dia ada kaedah. Aman Ra'ad ada kaedah. Dia bukan main cerita-cerita, bawa cerita teori ke, kita ceritakan masalah manusia ke, kita buat cerita, kita ni kena buat begitu, begini. Kita kena bermula, apa asas perbincangan kita? Perbincangan kita bermula dengan apa? Kebenaran. Itu pun kebenaran, bukan kata kebenaran tu kita. Bukan kita ni kumpulan kebenaran. Bukanlah saya pejuang kebenaran yang mana kebenaran itu dari kita, contoh. Bukan. Yang dimasukkan bermula dengan kebenaran itu adalah apabila kita merujuk kepada apabila merujuk kepada apa? Merujuk kepada sifat wajib bagi Nabi SAW. Nampak tidak? Merujuk kepada sifat wajib bagi Nabi SAW. Siddiq. Nampak? Siddiq. Nah. Marahkan iblis itu berdosa ke? Dosa ni buat bendanya Allah yang melanggar suruhan Allah. Itu dosa lah. Jadi bila kata marah iblis atau marah syaitan tu kerana bencikan kepada kemungkaran, itu sekatalah dengan apa yang dibenci oleh Allah. Bukan marah saya saja kerana tiba-tiba kita nak menghina, nak mengkeji, pun tidak ada berlaku begitu. Nabi pun tak ajar untuk mengkeji, menghina iblis ke, tidak. A'udzubillah itu berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Kan? Dia tak ada kita hina dia, kita boleh kata caci maki, tak boleh. Sebab itu tetap makhluk dan dia menggambarkan diri kita. Makhluk satu, diri kita ni. Diri kita ni. Takut bimbang, Jadi bimbang kita pula. Kita pula yang mana? Yang menggambarkan diri kita itu buruk dengan mengeluarkan kata-kata buruk. Marah yang membawa kepada amarah, itu berdosa. Marah yang membawa kepada amarah itu berdosa. Tapi kalau marah kerana pada hal-hal yang Allah suruh marah, iaitu marah kepada maksiat, marah kepada benda-benda yang mendatangkan kemudaratan pada agama, itu marah yang dituntut. Kalau marah sebab amarah, tak puas hati, tiba-tiba geram, aku geram dengan iblis ni, aku geram. Tapi tak solat. Aku geram, tapi buat benda maksiat. Jadi geram yang tidak bermanfaat malah menimbulkan kemungkaran jugalah. Khair. Baik. Geram kita ni bukan geram dengan melenting, geram dengan kita melaung-laungkan satu perjuangan. Geram kita ni adalah dengan kita nak menegakkan ketaatan.
Aman Raat, saya nak komen, nak sahut. Selamat datang ke pengajian ini. InsyaAllah ikut saja pengajian. Tak perlu ada kata ustaz saya nak berguru. Terus saja. Ikut je pengajian. InsyaAllah niatkannya jangan kejap ada kejap tak ada pula. Kalau betul nak belajar. Itu dia. Kalau ada masalah, dah tahu dah banyak ilmu agama tak ada, ikut pengajian. Dan banyak lagi ustaz yang ramai. Untuk pengajiannya ini adalah pengajian untuk memahami kehidupan. Berdasarkan akidah dan tasawuf. Sama juga asasnya fardu ain. Kita nak urus kehidupan bersandarkan kebenaran. Kadang-kadang kita uruskan amalan tapi kehidupan tidak terurus. Amalan kita urus, baca Quran, kita solat, kita puasa, kita zakat, kita buat amalan. Tapi tidak selari dengan kehidupan. Sebab tu jangan terkejut orang beramal tapi perangai ya Rabbi. Apatah lagi yang tak beramal. Jadi kena seiring tu. Amalan dan kehidupan. Iman dan amal. Amanu wa amilus solihat itu kena seiring. Kalau amalan itu perbuatan. Kalau amanu itu kehidupan. Kehidupan berbincang tentang keimanan. Dan jemaah yang muliakan Allah SWT yang mengikuti pengajian pagi ini. Kalau orang tanya ni mengaji apa ni? Mengaji tentang keimanan. Pecahan tauhid tasawuf. Sebab keimanan ada dalam kehidupan. Amalan apa yang kita lihat pada perbincangan fikih. Amalan itu kena buat, dua-dua kena buat. Amanu wa amilus solihat. Ada dua saranan. Amanu wa amilus solihat. Alhamdulillah. Dia ikut bagus. Asyik kena blok Amir Shah. Masya Allah. Teruskan. Jangan berputus asa. Teruskan. Okey, baik. Sambung tadi. Fokus pada perbincangan kita. Baik. Misi utama Iblis Dajjal adalah nak memecah belahkan umat Islam. Okey. Nak kait dengan tajuk kita apa? Dunia, penipuan dunia. Okay, dunia ni sifatnya menipu. Siapa kata dunia ni penipu? Siapa kata dunia ni penipu? Pencipta dunia. Bukan orang kata tak, bukan orang yang dah kena tipu. Ni, tahu mana dunia nipu ni? Aku kena tipu dengan orang. Aku kena tipu dengan isteri aku. Aku kena tipu dengan suami aku lah. Itu tak valid. Itu tak valid. Itu orang kata apa? Dah terkonoden. Kita cerita dengan kebenaran. Walaupun kena tipu, tapi kita tak nak ikutkan keadaan kita yang ditipu itu membincangkan hal itu. Sebab tu kebanyakan ada yang membincangkan hal-hal keduniaan ini nak bawa kepada agama tapi dengan kecewa. Itu tak jadi. Kita balik kepada Allah bukan dengan kecewa. Kita balik kepada Allah dengan hati yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tu. Jadi kalau datang kepada Allah dengan hati yang kecewa, kecewa kena tipu, kecewa sebab berniaga tak jadi, kecewa sebab suami nak kahwin lagi, kecewa sebab anak tak dengar kata, kecewa sebab tak dapat apa yang nak, itu masih pun tertipu juga. Sebab apa? Cuba bayangkan kalau suami itu setia gila. Tahu ayat dia. Allah, hai baiknya. Anak semua baik. Allah, hai. Harta semua ada. Semua nak apa dapat. Agak-agak nak balik pada Allah ke? Tu ayat dia. Mungkin kita seronok pula dengan dunia. Jadi maksudnya bukan keadaan yang membawa kita kepada Allah. Yang membawa kita kepada Allah itu kesedaran. Kesedaran melalui kebenaran. Take note. Kesedaran melalui kebenaran. Kebenaran itu apa? Allah. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Jadi apa kata Allah? Berbalik pada dunia itu nipu. Kita dah bahas dah bab ni. Kita jadikan dia ulang dan menjadikan kita nak susun balik risiko ditipu dunia ni dengan tajuk ini. Maka kata Allah surah Al-Hadid ayat 20. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kesenangan dunia, kehidupan dunia itu adalah melainkan kesenangan yang menipu. Baik, kalau sekarang ni kita sedang diuji dengan kesusahan. Susah tuan-tuan? Ya susah ustaz. Susahnya sekarang ni. Okey. Keadaan dunia itu menipu. Jadi susah itu menipu. Susah itu tidak kekal. Kan biasa kita dengar orang gunakan apa?
is real, gunakan depan tu. Stress is real, struggle is real. Betul? Dalam pengajian ini, sebab tu kadang-kadang yang kalau nak share pun, share dengan, share lah tuan-tuan, kalau nak share lah. Baguslah. Tapi biasa kalau orang tak faham, dia pening. Contoh, kita kata, struggle is not real. Tak geram orang dengar. Dunia is not real. Sebab, memang asalnya dunia itu tidak real. Walaupun senang itu nampak depan mata, it's not real. Saya jauh lah skrin kat belakang saya ni. It's not real. Habis cerita. Nampak real kan? Oh, bergenang-genang air tu. Allah, rasa macam, ini kira teknologi yang macam ni, belum teknologi yang buka rasa macam betul kat sana. Siap basah-basah lagi baju ni. Boleh. Teknologi bukan kena 4D, 5D, 8D, macam DD lah belakang tu dia orang boleh buat. Hologram lagi. Belum lagi lepas ni ceramah, saya terus ada kat depan telefon masing-masing. Keluar. Sudah. Tak bagi sampai dah kata. Keluar. Cakap ni tu. Sistem hologram tu dah ada dah. Tapi it's not real. Walaupun dia boleh buat serial boleh. Tetapi it's not real. Jadi sebenarnya yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu memang bukan kita bercakap bersandarkan daripada saja-saja nak cakap. Kita bercakap ada sandarannya. Ada sandarannya. Ada hujahnya. Ada dalilnya. Bila Allah kata kesenangan dunia itu menipu, maka kita gunakanlah dunia is not real. Struggle is not real. Stress is not real. Apa saja yang ada pada dunia is not real. Habis cerita. Bila kita boleh berada pada kefahaman itu, Dajjal boleh buat kelakuan dia tak? Tak boleh lah. Sebab dia nak menipu dengan sifatnya yang penipu, untuk menipu kita melalui perkara yang tipuan itu. Tu dia, cara dia. Nampak tidak? Baik. Maka misi utama Iblis Dajjal adalah memecah belahkan umat Islam melalui pelbagai isu yang akan ditimbulkan. Isu apa? Isu dunia. Dia bukan isu akhirat, isu dunia. Isu yang ada di dunia, dia akan gunakan. Apa itu isu dunia? Isu yang nampak depan mata lah. Selagi tak nampak, lagi itu dia tak boleh nak buat. Susah nak adam. Stress is not real, struggle is not real. Begini, nak adam senang je. Apa maksud tidak real? Apa maksud tidak betul? Tidak kekal. Real tu tidak kekal. Kalau saya kata stres itu kekal nak? Tak nak lah Ustaz. Ada. Kalaulah kita kata stres itu kekal. Tak nak kan? Nah. Sebab tu real itu benar. Benar ni dia kena pergi takrif tidak kekal. Takrif benar tu tidak kekal. Ni cara dia. Okay. Allah. Bila kita sebut not real, dunia ni, bila sebut, kita guna bahasa yang biasa kita gunalah, not real, real ni. Real ini benar. Ataupun betul. Sedangkan, real ini duduk pada akhirat. Benar itu akhirat. Ataupun real ni kita boleh namakan, bila barang benar ni kita boleh namakan dia kekal. Okay, kalau kita kata tadi, dunia ni stres. Dunia dia stres. Betul tak? Okey. Bila kata stres, real. Baik. Cuba kaji baik-baik. Ni kita belajar dengan ilmu tu. Kita belajar dengan kebenaran. Sekiranya kita kata stres is real, maksud real dunia ni, bersalahan dengan surah Al-Hadid ayat 20. Surah Al-Hadid Allah kata dunia ni penipu. Maka bukan kata stres. Senang pun is not real.
Nampak tidak? Jadi bila kata, bukan kata stres, senang pun is not real. Okay? Stres senang. Susah. Ambil perkataan yang kita guna. Inilah dunia. Dunia real. Salah. Sebab Allah kata surah Al-Hadid, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak real. Tidak real. Jadi sekarang ni tengok Dajjal. Kalau kita letakkan susah is real, memang real dari erti kata nampak. Tapi tidak kekal. Ni kena faham. Nampak. Ada. Susah tu ada. Tapi tidak kekal. Susah tu existing but it's not real. Simple. Kita tukar kat situ. Susah itu ada. Tapi tidak kekal. Senang itu ada. Tapi tidak kekal. Susah tu ada tapi menipu je. Senang tu ada tapi menipu je. Yang susah betul nanti kat akhirat sana. Yang senang betul nanti kat syurga sana. Clear. Jadi, kalau kita gagal memahami pada peringkat awal, fasa awal ni pun dah kita gagal. Sebab itu, kita hidup dipergunakan ataupun diperdajalkan oleh Dajjal untuk kita tertipu dengan kesenangan dunia, tertipu dengan kesusahan dunia. Sehingga kita lupa tempat akhirat kita di sana. Sebagai contoh. Sebagai contoh, tuan-tuan. Sebagai contoh. Khair. Ini yang kata pecah belah ni. Saya kena susun. Tuan kena tengok ni, perhati baik-baik. Sebab tu Ustaz, kadang-kadang saya beramal pun tidak jelas. Memanglah sebab ini kefahaman perlukan penjelasan dan syarahan. Kalau anda beramal kemudian sekadar nak hilangkan fitnah, takkan jadi sebab fitnah itu hilang dengan kefahaman. Sebab tu hati-hati, jangan kita hanya beramal tapi masih terfitnah. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Baik. Jadi sudah nyemah yang mulakan Allah Ta'ala. Baik. Contoh. Tengok. Tengok baik-baik ni tuan. Dunia itu penipuan. Okey. Dalil ambil balik Al-Hadid yang duk kita baca malam-malam tu. Dan kalau kita lihat dalam Al-Quran, antara ayat yang komplit menceritakan tentang dunia ni secara orang kata nampaklah keadaan dia Al-Hadid ayat 20. Yang lain ada tapi yang lain ada keratan-keratan sikit-sikit. Tapi Al-Hadid ayat 20 ni Allah cerita terus. Panjang sikit kan ayat dia. Baik. Jadi apa saja yang ada pada keadaan dunia, jadi dunia ini kita namakan situasi. Hal. Bila hal-hal ini keadaan, uruf, setempat, keadaan hal dunia tu, situasi atau keadaan. Keadaan dunia ni susah, senang. Okay. Susah, senang. Saya kaitkan dengan gerak kerja Dajjal ni. Bukanlah nak tahu sangat pun gerak kerja Dajjal ni. Tapi nak bagi tahunya, Dajjal ni punya kerja ni, kita kena tahu juga. Bukan tahu perancangan dia yang orang sampai beli buku teori-teori itu, tak payah. Ni, faham dia sudah Al-Quran. Baik. Bila kata susah, senang, kebenaran kata apa? Allah kata apa? Susah ni, kita tukar. Susah ini penipuan. Nampak? Tulis macam ni senang. Susah ni satu penipuan. Apa maksud satu penipuan? Bila kata susah ni satu penipuan, sebab kita mengambil balik keadaan yang mana takrif
pada surah Al-Hadid mengatakan wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kesenangan dunia itu satu perkara yang menipu. Okey, baik. Sekarang ni bayangkan, saya nak cerita bukan bayangkan cuba kita renungkan sekiranya penipuan ini tidak diberitahu. Katalah kita tak rujuk Al-Quran ni. Kita rujuk juga tapi tak kaji. Lalu kita diuji oleh Allah dengan kesusahan. Ujian susah. Ujian senang. Dua-dua ni ujian. Okay. Dajjal ni tunggu masa dia, Dajjal. Tunggu masa dia, Dajjal. Okay. Bila kata Allah bagi ujian, yang mana ujian ni menguji keimanan, kita pula tak balik kepada Al-Quran, tak balik kepada Allah, kita duk nampak, duk galik dengan susah ini, real. Sehingga lupa kesusahan yang kekal di akhirat. Tu maksud dia. Kita lupa ada kesusahan yang sedang menanti di akhirat sana. Kita lupa ada kesusahan yang sedang menanti di akhirat sana. Malah kita melupakan kesusahan itu gara-gara melihat susah dunia itu kekal. Nampak real. Kita ambil perkataan kekal ni real. Jadi kita pun berhempas pulaslah untuk keluar daripada kesusahan dunia sehinggalah melupakan bahawa kesusahan di dunia ini hanyalah sementara. Maka kita tak hiraukan sementara tu sebab kita nampak kekal. Maka kita nampak kekal, dunia itu susah, kekal. Jadi dia lupa bahawa ada yang lebih kekal susah. Itulah akhirat. Hanya ini, Dajjal kerja je nak tutup supaya lupa akhirat. Supaya itu nama mata satu tu. Jangan duk nampak mata satu je dekat kertas duit dolar tu je. Asal mata satu je Dajjal. Dia tak tahu apa intipati daripada mata satu tu. Jangan. Ini pun, handphone pun Dajjal juga ni mata satu ni, kamera ni. Duk nipu lah. Berapa ramai orang pakai filter, pakai kamera tu, nipu. So, kalau tengok, Ya Rabbi. Mengucap panjang. Tengok dalam gambar. Siap angle. CP-CP je ambil kan. Nak nipunya, Ya Allah. Dia nak nampakkan mata satu ni. Mata kita pun jadi mata Dajjal. Nampak dunia je susah. Jadi kita duk nampak dunia lah susah. Akhirnya kita tidak buat persiapan akhirat. Last sekali mati dalam tiada persiapan. Duk sibuk persiapan dunia. Nanti kita susah kat dunia ni. Oh ni bahaya ni, teori-teori ni semakin banyak ni. Dia Dajjal dia wujudkanlah isu. Isu dunia ni, contoh. Dia isu yang memecah belahkan umat. Memecah belahkan umat. Isu apa? Tengok. Contoh Saya cerita apa? Isu rumah tangga. Duk nampak mata satu saja pada rumah tangga ni, yakni nampak susah kat rumah tangga pada keadaan dunia. Lupa bahawa rumah tangga ini sepatutnya dijadikan sebagai alat untuk senang di akhirat sana. Patutnya sini. Tapi dah kena blok. Dajjal gunakan isu susah tu sebagai tumpuan untuk kita menumpukan kesusahan tu. Nak keluar daripada kesusahan rumah tangga. Susah ni. Susah ni. Ya Allah, susah ni. Susah ni. Dia takut dengan kesusahan dunia yang mana kesusahan itu tidak kekal. Kesusahan yang tidak kekal. Patutnya kita menerima kesusahan yang tak kekal tu. Tak apalah, saya terima dengan keadaan apa yang berlaku ni Ustaz. Allah takdirkan saya. Saya bukan serah pada takdir, saya terima takdir. Itu pun kena faham ni. Terima takdir, bukan serah pada takdir. Saya terima takdir dapat suami bergenetikkan on. Contoh. Ini pasti yang orang kata nampak isu dia. Isu yang jelas. Isu yang jelas untuk kita perhatikan. Perhalusi rumah tangga.
Kerana gara-gara tak nak susah rumah tangga, sanggup bercerai-berai mereka. Tak nak susah? Saya tak nak susah. Susah-susah saya tak nak. Apa isu yang menimbulkan susahnya dianggap kekal lah. Padahal sementara je, jangan besarkanlah isu itu. Contoh isu suami nak kahwin lagi contoh. Itu satu kesusahan neraka bagi orang perempuan nanti. Sanggup tinggalkan. Sanggup bergaduh tuan. Padahal susah tu sementara. Isi dengan ilmu yang ada. Nampak tidak? Ini isu dia. Akhirnya berpecah belah. Contoh, isu apa lagi? Ni saya nak cerita, nak sentuh kat isu vaksin ni. Kita dah nampak isu ini. Hati-hati. Tanpa sedar, Iblis dan Dajjal, kita dok percaya pada, kita boleh percaya kepada ini tadi kita kaji tengok ya Allah. Vaksin ni tuan-tuan. Ini saya tak nak sentuhlah isu ni secara detail, tapi saya nak bagi tahu tentang perselisihan. Dia buat, katalah dia yang buat, dia juga keluarkan fakta yang bahawa vaksin ini tidak bagus. Siapa yang keluarkan fakta tu? Yang kata tak bagus tu siapa? Daripada badan kajian daripada Muslim-Muslim sedunia ke? Tak ada lah Ustaz, daripada badan ni. Siapa mereka tu siapa? Yang putih juga. Lah, ingatkan daripada Persatuan Ulama Sedunia ke buat kajian. Mereka buat tak bagus. Pada satu tahap, mereka kata bagus. Lain sekali bukan tengok ni, tengok bagus tak bagus. Ada dua golongan A, golongan B. Dia bagi satu isu ke? Patutnya orang berakidah tauhid ni, dia balik pada hukum. Siapa yang ikut hukum, selesai. Dia tak apa-apa lah. Hukum harus. Tak payah gaduh lah. Yang ambil pun jangan marah yang tak ambil. Yang tak ambil, jangan marah yang ambil. Itu orang akidah. Orang akidah ni okey. Sebab dia nampak ini, semua dari Allah. Hukum balik pada hukum. Kalau betul dari Allah, ikut hukum. Habis cerita. Ini dia bagi isu, dia juga keluarkan fakta tak bagus. Tak ke pening kita dia buat je. Yang kita ni pun ya dah. Oh, tak bagus ni, tak bagus ni. Mau dia tak bagus ni. Dia yang buat, dia yang kaji. Dia yang kaji, dia yang keluar fakta. Ingatkan daripada fakta, daripada perubatan Islam sedunia ke perubatan-perubatan ni. Ini perubatan mana ni? Sama tidak? Sama juga dengan isu rumah tangga. Bukan isu kahwin lagi. Isunya ada golongan yang tak suka, ada golongan yang suka. Lalat sekali bergaduh. Memang tidak? Kita tertipu dengan penipuan dunia. Memanglah orang kata rumah tangga tidak kekal. Jadi janganlah jadikan yang tak kekal itu pergaduhan. Suami tidak kekal. Lala sibuk nak pertahankan suami. Lala nak pertahan-pertahan, dia yang mati. Han cakap apa? Lala sekali suami mati. Han cakap apa? Sama juga dengan vaksin. Kita pertahankan dengan cara mana? Sebab tu jangan. Iblis tepuk tangan. Ustaz Khairul Amli, walaupun melibatkan mertua atau ibu bapa, tetap sebagai anak yang menentukan keputusan pada keluarganya Ustaz. Hukum cerai berai ni, nikah talak ni, tetap suami. Campur tangan, malah saya nak bagi tahu Ustaz, dan semua, sebenarnya rumah tangga yang melibatkan campur tangan orang tua, itu rumah tangga yang berkat sebenarnya. Ini pun dajal juga ni. Penipuan, jangan dekat dengan rumah tangga, jangan dekat dengan mak ayah, biar sendiri-sendiri. Anak-anak biar sendiri-sendiri, tahu-tahu meletup je. Tahu-tahu meletup. Mana jemaah? Cerai dah mak. Cerai dah. Mak beritahu, mak jangan masuk campur urusan kami. Oh boy. Mak jangan masuk campur urusan rumah tangga kami. Mak lah punca rumah tangga saya bercerai-berai. Hamboi. Ni dajal yang cerita ni. Sepatutnya tak ada isu. Mak nak masuk campur ke, biarlah masuk campur dalam tu. Kita tengoklah. Jadi air batu campur ke, jadi rojak pasembur ke. Kita tengok dia. Lepas tu kita ambil mana yang boleh diambil. Apa isu-isu yang berbangkit kita dengar, kita takrifkan, kita kaji. Oh betul juga ni perangai ni kena buang ni, betul lah tu. Mana yang bagus kita ambil, mana tak bagus kita buat. Kita orang tauhid ni tidak menyalah mana-mana pihak. Dan kita takkan menyokong mana-mana pihak.
Balik pada hukum. Tak ada masalah. Yang penting hukum menceraikan, mentalakkan itu tetap pada suami, bukan tertaluk pada mak. Mak tidak ada hak untuk suruh ceraikan isteri. Suruh ceraikan, tak ada. Sebab talak pada hukum. Hukum pada siapa? Pergi kat mahkamah, saya nak ceraikan isteri saya, Ustaz. Panggil mak kamu. Hakim tak panggil mak pun. Di sinilah kita kena faham. Sebab itu, apa pun berbalik pada isu asal. Nampak? Balik pada isu asal. Bila kata susah, senang, itu penipuan. Belum tunggu Dajjal lagi. Jangan cerita bab Dajjal lagi. Dunia itu sendiri dah penipuan. Dunia itu sendiri sudah penipuan. Belum masuk campur Dajjal. Dajjal ni menggunakan, dia pedajal dia kita. Guna isu vaksin, dia pedajal kita. Guna isu kahwin lagi, dia pedajal kita. Asal dengar kahwin lagi, tengok contoh. Bab kahwin lagi, siapa yang perjuangkan yang menentang kahwin lagi ni? Cuba bagi tahu. Siapa yang menentang pak kahwin lagi ni? Tuan, siapa yang menentang kahwin lagi ni? Cuba bagi tahu. Adakah dalam Islam ataupun gerakan daripada mereka juga yang mewujudkan bahawa hanya seorang suami for one husband for one wife for one husband, ISIS dengan sister bukan ISIS, sister in Islam. Tuan-tuan, agenda kahwin lagi contoh. Agenda romantik tak bertempat ni, Romeo and Juliet ni tuan-tuan, walhal dalam agama sudah ada dah. Nikah lagi ni dah ada. Tapi sebab mentaliti termakan dengan agenda Romeo and Juliet. Yang mana agenda orang barat, memang satu isteri satu. Ni suami, ni isteri. Tapi kalau suami nak main belakang, silakan. Ada pelacur, tu silakan. Isteri pun sama. Ada lelaki lain, ada pelacur. Tapi satu-satu. Mereka punya kerja. Barat punya ni. Ideologi. Sebab tu bila orang agama lain dengar kita berpoligami, mereka kagum. Sebab mereka tak boleh. Mereka cemburu dengan keadaan Islam yang boleh berbahagia, berkasih sayang dengan aman damai. Mereka tak boleh. Saya dah jumpa banyak dah kes. First lady. Mereka lah yang mempopularkan first lady. Yang kita ni mengislamkan first lady tu. Kita cari dalil untuk cukupkan. Oh, iyalah perempuan ni setia pada yang satu ni. Gara-gara ikut Romeo and Juliet ni. Kalau ikut Nabi tak macam tu. Nabi SAW itu setia itu di syurga. Nabi ajar. Walaupun Nabi SAW kita dengar cerita Allah sayang penuh dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Setelah wafat pun bagi Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, kahwin, Allah bagi kahwin. Kalau kata nak ikut Nabi Ibrahim AS, Siti Sarah, Siti Hajar. Ada riwayat mengatakan, Tuan Turah, 3 isteri. Di mana kata budaya mana? Ini semua pahaman dunia yang hanya ditipu. Kita dipedajal oleh Dajjal. Bergaduhlah isu ni. Agenda romantik. Agenda living couple. Seronok. First lady. Lepas tu share memory. Lepas tu agenda celebrate. Nampak tidak? Islam ni terbuka. Islam bukan agama yang sempit. Mereka yang menyempitkan agama. Ini Dajjal yang masuk campur, tuan-tuan. Ada 2 golongan. Mereka lah yang gembar-gemburkan sister in Islam ni. Mereka yang menggembar-gemburkan penganiayaan pada wanita. Sedangkan aniaya wanita itu memang wujud dalam semua era. Islam datang menyelamatkan wanita.
Jadi kalau benarlah kita ni membawa kepada kesenangan, kita ni nak bersenang-senang dengan isteri kita ada sekarang ni, pastikan perancangan kita di syurga. Ha? Normah, Puan Normah, Ustaz datang bertiga boleh tambah satu lagi, insya-Allah tak payah suruh saya. Saya buat sebab saya nak suruh mengajar. Kalau saya tak buat, nanti kalau saya suruh didik isteri-isteri, nanti kan, alah Ustaz seorang je isteri, dia tambah pun salah, tak tambah pun salah. Saya buat sebab saya nak bagi satu contoh, supaya saya suruh didik isteri. Itu cerita dia nak buktikan cinta itu hanya ada pada Allah. Aman damai di rumah tangga. Tak ada istilah, bolehlah suami ustaz nah tu, ikutlah apa yang saya ajar. Kalau nak ikut macam mana rumah tangga saya, ikut apa yang dia ajar, apa yang ilmu yang Allah bagi kat saya. Apa dia? Pertama, jangan tengok kasih sayang itu pada isteri. Tengok kasih sayang itu pada Allah. Jangan tengok kasih sayang itu pada suami. Tengok kasih sayang itu pada Allah. Bukan kata tak patut, Cikgu Amir. Saya tak kata tak patut. Mereka mengadakan agenda itu sampai kita ni celebrate seorang je. Itulah satu-satunya isteri kita. Nak buat-buatlah. Hukum dalam agama semua harus. Masalahnya kita ni sedang cerita pasal agenda. Bermula dengan romantik ni. Ni saya highlightkan ni. Geram pula saya ni. Ni. Highlight ni. Nak celebrate lah, bawa doa selamat, mendoakan kebaikan. Ni masalah ni, celebrate tu romantik. Buat satu candlelight dinner, buat dia, boleh malam, macam-macam lah. Kalau tak cakap pun pening nak cakap. Lain sekali tak nampak lain dah. Ni yang berlaku. Satu-satunya saya marah ni sebab tu agenda tu. Kita umat Islam ni, tu dia. Ada pula tu yang buat satu kenyataan. Tak payah blok Puan Aisyah Paris. Jangan terkesan dengan provok poligami. Kita bukannya takut dengan poligami. Relax saja. Tak ada masalah. Ustaz Amin, Siti Aminah, Ustaz sabar. Sabar lah ni, sebab sabar mengajar ni. Kalau tidak, kita diam je. Sah Ustaz tak romantik? Isteri saya ke? Nurul Faizurah, isteri saya ke? Ini pun satu penyakit. Penyakit melihat romantik itu mesti ada pada orang lain. Tu kena ingat tu. One for one isu kadah bantah Tuan Hamizi Hamzah. Ini yang kita nak. Ustaz duduk rumah mak mertua perlu tak beri bahan dapur. Dah duduk, takkanlah tak beli. Belikan dapur sekali, faham? Bukan barang dapur, belikan dapur sekali beli. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Nak bagi tahunya, sebab sekarang ni orang duk nampak agenda Dajjal ni. Agenda Dajjal ni banyak dimanipulasi. Banyak manipulasi. Sehingga lupa bahawa Dajjal itu kerjanya hanya menggunakan dunia. Itu je. Romantik tak tunjuk pada orang kan Ustaz. Romantik tu apa? Kalau tunjuk itu pertunjukan. Faham? Untuk tontonan umum. Sesuai ditonton oleh semua lapisan masyarakat. Jadi sebenarnya mah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Romantik yang dibawa oleh Rasulullah itu bagaimana Ustaz? Itu perbuatan berkasih sayang. Perkataan romantik ni diwujudkan.
Itu perbuatan menzahirkan kasih sayang. Silakan nak lakukan. Memang disuruh dalam agama berlemah lembutlah kamu. Berbuat baiklah. Yang disuruh berbuat baik. Bukan sekadar hanya nak berbuat berbaik-baik. Kita ni tak jelas lagi bab dunia. Yang Nabi buat, isi-isi Nabi semua nampak dah akhirat. Nabi SAW berjaya menanamkan akhirat dalam hati para isteri bagi Nabi SAW. Sehingga menjadi ummahatul mu'minin. Sehingga menjadi penghuni syurga. Yang isteri-isteri kita ni silap lagi bulan nakkan dunia. Ni masalahnya. Ni nampak tu. Ni masalahnya. Sekarang ni isu kita ni, nampak bila kita cerita isu dunia ni Dajjal ni, rupanya bukannya Dajjal ni. Isu dunia ni pun tak selesai lagi. Nampak gitu? Tak apa, seorang pun okey Tuan Yusri, tak ada masalah. Kita tak nak suruh kempen kahwin 3 ke kahwin 2 ke, tak ada masalah. Kita nak kempen didiklah isteri cinta akhirat sehingga berjumpa di syurga sana. Jangan jadikan susah dan senang yang tidak kekal ini sebagai agenda Dajjal. Sehingga berpecah belah rumah tangga. Sehingga berpecah belah mereka. Akhirnya meninggalkan dunia ini dengan keadaan kecewa. Tidak mahu begitu. Tidak mahu begitu. Jadi sekarang ni, perbahasan kita adalah meletakkan kembali. Bila sebut tentang agenda penipuan Dajjal, Dajjal itu bukan kata nak tunggu teori yang pelik-pelik. Itu saya nak tekan kat sini. Tak usah nak tunggu teori pelik-pelik. Yang betul-betul ada depan mata dia akan gunakan. Contoh susah pada ujian keluarga, susah pada ujian keadaan ekonomi, susah pada keadaan semasa, dia akan pergunakan sehabis-habisnya. Sebab itulah objek ataupun perkara alat penipuan Dajjal itu menggunakan keadaan, dia manipulasikan keadaan seakan-akan susah dan senang itu kekal. Ini apa yang dia belajar, dia ikut kursus iblis. Faham? Dia buat intensif, TOT, train of trainer. Iblis train Dajjal, suruh manipulate susah dan senang menjadi kekal. Macam mana aku dah manipulate dulu pada Siti Hawa. Aku dah berjaya dah membuatkan Siti Hawa dan Nabi Adam macam keluar daripada syurga. Nampak? Begitu. Mempersoalkan tentang kemiskinan, mereka berpendapat bukan datang dari Allah. Datang dari diri sendiri. Ini golongan-golongan yang melihat usaha itu sebagai pengubah kepada perkara yang berlaku. Semua datang daripada Allah SWT. Susah dan senang, sakit dan sihat, hidup dan mati. Semua datang daripada Allah. Tidak datang dengan diri sendiri. Sekiranya melihat kemiskinan itu pada manusia, apa yang kita nak belajar? Ternyata kaya itu daripada Allah. Habis itu. Sekiranya melihat buruk yang ada pada manusia, apa yang kita nak belajar? Jelas kebaikan itu hanya ada pada Allah. Lalu Allah akan membaikkan keburukan itu. Dia tidak jadi sendiri. Dia ada yang menjadikan. Tapi kita kena faham. Kita kena faham kedudukan itu, keadaan yang meletakkan kembali kepada hak yang utama. Isu COVID tadi. Ya Ustaz, COVID Malaysia antara yang tertinggi di dunia, ada yang jadikan data ini untuk menyalahkan fatwa dan kerajaan. Ini adalah misi mereka. Ingat bagaimana nak menjatuhkan ulama dengan menyalahkan ulama. Itu je. Bagaimana nak menyalahkan ulama? Timbulkan isu. Timbulkan isu dan ulama dah keluarkan fatwa secara musyawarah. Sedangkan Nabi dah kata musyawarah itu mengangkat kepada kekhilafan. Khilaf ni, perselisihan ni, bila musyawarah terangkat. Sepatutnya. Dan uli amri sebagai yang mengendalikan musyawarah itu. Tapi bila tidak kena dengan fakta mereka, mereka akan menyalahkan ulama. Hati-hati. Ini misi mereka. Ini misi mereka. Misi mereka untuk menyalahkan ulama tanpa sedar. Kita menuduh ulama. Ini isu ni apa? Engkau je betul, aku je betul, engkau yang salah. Hati-hati. Samalah ulama yang su' ini, ulama yang jahat. Ulama yang jahat.
Tapi nak bagi tahu ulama tu maksudnya yang berilmu. Nampak? Jadi nak menuduh ulama su ni oleh orang-orang yang su jugalah. Sebab orang-orang alim ini dia jarang nak nuduh orang. Dia tak boleh, dia tak akan menuduh. Kalau dia tahu pun dia tak tahu apakah ending kepada perkara itu. Ha? Jadi sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Ramai para satizah pun nak jadi romantik. Yalah. Itu cakap tadi, kita nak belajar dengan apa? Kadang-kadang itu lumrah manusia. Terikut-ikut keadaan je lah. Ada isteri, ada suami. Terikut-ikut keadaan. Kita pun kena ada cara kita yang selari dengan agama. Walaupun agama tidak melarang untuk kita berbaik-baik, berlemah lembut dengan isteri, bergurau senda dengan isteri. Tapi, adakah untuk pengetahuan umum? Itu saja maksudnya. Jadi sedang jemaah yang memulakan Allah SWT. Itu agendanya. Ya betul, lawak ulama ikut anti konspirasi datang daripada orang kafir juga. Mereka juga yang mewujudkan propaganda itu. Itu ceritanya. Yang mana ditrain oleh Dajjal tadi. Dajjal ditrain oleh Iblis. Iblis memutabelitkan fakta, menggunakan dunia, digunakan keadaan. Jadi keadaan tu ada di dunia, susah senang, digunakan keadaan untuk memesongkan tumpuan umat, susah senang ini. Itu cara dia. Jadi bila macam tu, kita duk sibuklah lari daripada konon-kononnya. Oh ni kumpulan ni kena serangan Dajjal. Oh hati-hati kumpulan ni kena serangan Dajjal. Dajjal serang semua. Dajjal serang semua. Bagi siapa yang menjadikan dunia ni sebagai kenyataan dia. Yang real. Real. Sebab itu, Dajjal, Iblis tak boleh nak masuk dekat orang yang menganggap dunia ni sementara. Alah biasalah tu. Tak real. Tak apalah. Tak apa. Kita menjadi orang yang, orang kata apa? Kita duduk balik pada hukum ni. Nampak? Contoh, bab vaksin. Kita duduk pada hukum. Hukum apa? Harus kan? Fatwa kata apa? Harus. Yelah saya ikut fatwa lah. Orang kata bagi fakta. Ni ustaz gini. Saya pun tanya, fakta ni pada mana? Badan Persatuan Perubatan Sedunia. Siapa dia punya owner? Tahu owner dia siapa? Kalau kita boleh tahu nak sedetail itu, kita ragu. Saya akan ragu sedetail itu faktanya ada. Kalau saya tanya balik lah, siapa dia tu? Tentang sepupu papa anak beranak mereka juga. Sebab itu kita tak akan menyokong pun, menidak pun tidak, menyokong pun tidak. Kita letak pada hukum. Sebab tu hidup ni ikut pada hukum. Contoh kahwin. Ustaz ni macam sokong kahwin lagi. Apa sokong? Ada saya kata, hidup kahwin lagi. Hidup kahwin lagi. Ada? Tak ada tak? Saya kata apa? Didik isteri. Didik isteri. Isteri pastikan terdidik. Kita letak pada hukum. Haram ke? Tak haram kan? Harus. Dah tu bergaduh macam buat benda haram ni kenapa? Yelah ustaz suami saya curang. Itu soal curang. Curang ni buat maksiat belakang-belakang bukan kata kamu tak suka. Allah pun tak suka. Adakah cara menghadapi yang tak suka tu dengan bergaduh-gaduh? Dengan buka aib? Dengan memburukkan suami? Adakah itu Islam suruh? Ya. Benar Cikgu Amir Hamzah. Saya lebih bersetuju pendapat begitu. Sebab kita tak boleh menuduh cuma keadaan itu Nabi cerita akan wujud keadaan yang ada orang menjual agama kerana nak kepentingan dunia. Dan ini boleh pergi pada umum. Dia tidak pergi pada individu. Dan kalau kita pergi pada individu, kita dah pergi kepada judgement yang orang kata yang akan jadi melampau. Sebab kita tak tahu. Dan Islam tidak boleh menuduh seseorang apatah lagi bersifat yang gaib, yang tersembunyi. Kita tidak boleh meletakkan. Malah kita tak boleh pun kata, oh dia ni ahli syurga. Tak boleh. Sebab itu benda gaib. Ciri mungkin ada. Tengok, ini ciri-ciri ni, Allah Akbar, ya Allah aku berlindung, ya Allah daripada perkara-perkara begini. Jadi sedang dimahmulkan Allah SWT.
Ustaz, walaupun dalam vaksin tu mufti cakap ada benaran, keadaannya sekarang guna, hukumnya harus. Sekarang ni berbalik pada hukum. Sebab itulah fatwa ni melihat kepada daruriyat, pada dua keadaan yang darurat. Biarlah fatwa yang melakukan hukum, bukan kita yang menghukum. Kita pula kadang-kadang lebih pada mufti pula kadang-kadang. Buat pula musyawarah sendiri pula tu. Yang lebih dahsyat, menghukum tu ustaz ni menyerah diri kepada Dajjal ni. Dia kata kita menyerah diri kepada Dajjal. Hebat fatwa mereka ni. Sehingga menyalah-nyalahkan ulama'-ulama' pula. Tapi sebenarnya mulakan Allah SWT. Berbalik pada misinya adalah memecah belahkan umat. Perlahan-perlahan dia memasukkan ideologi perpecahan ni masuk. Bermula dengan rumah tangga lah. Itu tidak boleh dinafikan kerana iblis pegang rumah tangga. Kamu nak pegang negara, silakan. Kamu nak pegang anti vaksin, pro vaksin, silakan. Kata kamu nak pegang apa? Pegang persiapan. Nanti akhir zaman pakai itu kamu silakan. Itu bukan level aku. Level aku nak buat suami isteri tak sepahaman. Itu level aku. Sebab, cuba tengok apa kerja iblis ni waktu mula-mula dulu dengan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Dia sangat berbangga sebab dia boleh memutuskan kasih sayang antara dua insan, tuan-tuan. Memutuskan kasih sayang antara dua insan yang pernah menyayangi suatu ketika dahulu. Ini bukan kerja kecil, kerja besar. Sebab tu sihir rumah tangga, tak ada sihir politik. Tak ada sihir perniagaan, tak ada sihir. Itu kemudian. Malah saya ada jumpa dengan seorang tu kaji tentang sihir katanya. Kalau nak jadi sihir makam tinggi ni, kena berjaya memecah belahkan rumah tangga. Ahli sihir. Kalau betul-betul nak jadi ahli sihir yang hebat, dia kena berjaya memporak-pandakan rumah tangga. Itu ahli sihir yang hebat. Sebab tu ada dalam Quran surah Sulaiman tentang cerita bagaimana Harut al-Marut, sihir pemisah. Dia tak ada yang lain tu pecahan-pecahan, sihir rumah tangga, sihir perniagaan, sihir kepada keadaan, itu semua, itu kecil punya hal. Itu bagi perebetnya yang bawah. Malah kalau sihir ataupun rumah tangga tak perlu sihir pun. Iblis sendiri masuk. Kadang-kadang tak perlu meracau pun. Dia cukup datang dalam keadaan ananiah, keakuan. Keakuan. Cukuplah. Keakuan. Itu saja. Sungguh-sungguh. Masuk dalam diri seseorang itu sifat ananiah. Iblis nak masukkan itu saja. Ustaz, kenapa ulama kita tidak mempromosikan menggunakan pemakan sunnah yang kena menyembur sebab hadis Nabi? Ustaz Khairul, ulama kerja bukan mempromosikan. Samalah dengan Syama'il Muhammadiyah. Ulama ni sama juga dengan tak ada lagi ulama kempen tahajud, kempen puasa. Amalan ni bukan satu kempen sebenarnya. Sebab kalau kempen dia akan jadi kecenderungan. Sebab amalan ni terbuka. Nabi SAW pun tidak pernah kempen mana-mana amalan. Cuma kita sekarang ni mengumpulkan buku-buku amalan. Lepas tu kempen. Ni amal ni, buku ni dalam ni ada amalan. Ni amal. Ini saya amal ni. Ni amal ni, saya amal ni. Itu je. Kalau cerita pada Nabi SAW, Nabi terbuka. Si fulan A beramal dengan si fulan A. Si fulan B dengan cara beramal si fulan B. Si fulan C beramal dengan cara si fulan C. Dan Nabi pun tak pernah, mestilah kamu makan habatus sauda. Nabi tak pernah kata, mestilah kamu makan minyak zaitun. Mestilah kamu makan buah tin. Tak ada. Nabi tidak pernah cenderung kepada keadaan itu. Nabi bagi tahu padanya ada barakah. Contoh, pada cuka kurma ada barakah. Minyak zaitun, buah zaitun ada barakah. Kita lah nak memikirkan. Itu pun kena pergi pada tibun nabawi. Perubatan. Kena pergi orang yang mengamalkan. Contoh, saya jumpa dengan Tok Syukri Mufti Kelantan. Cerita tentang satu hadis tentang perubatan. Hebat Mufti. Dia kata apa? Sahibu Fadilah. Sahibu Samah Mufti Tok Syukri kata apa? Wallahualam, ana tak tahu hadis ni. Kena tanya kepadanya ahli yang mengamalkannya. Nampak tidak? Punya berhati-hati ya, ulama. Tidak akan kempen. Bukan kata tak boleh. Tapi Nabi SAW itu sifatnya terbuka. Terbuka. Sebab tu amalan ni tidak pernah ditetapkan. Kita je kadang-kadang rasa macam tetap. Mesti kena begini. Mesti kena begini. Tidak.
Nabi tak pernah menetapkan sebagai contoh. Nah, ini bab pemakaian. Nabi tidak pernah menetapkan mesti kena pakai begini. Mesti kena pakai begini. Tidak, itu Nabi pakai. Tapi Nabi tidak pernah mewajibkan menetapkan. Contoh bab sugi. Ni yang saya pakai, ni sugi ni yang saya sangkut ni. Ni kain sugi. Nabi kata apa? Memang padanya ada fadilat. Nabi siap kata apa? Kalau tidaklah sugi ini memberatkan, kalaulah tidak kerana kalau boleh sugi ini memberatkan umatku, aku dah mewajibkan dah sugi sebelum nak solat. Tapi Nabi tak buat. Nabi tahu, sebab hukum Islam ini pergi kepada kemaslahatan. Dan kemuncak pada hukum Islam itu adalah akidah. Yang paling penting sekarang akidah. Sebab tu kadang-kadang kita mungkin duk faham madu, buatin, habatus sauda, pepangkanan Nabi. Tapi kalau makan tak ikut cara Nabi dengan iktikad yang benar, tak jadi juga. Akidah ke laut. Akidah dia ke laut. Itu bahaya. Sebab itu yang lebih ditekankan dalam agama itu adalah akidah. Akidah, membersihkan amalan. Beramal benar dalam beramal. Bukan kita kempen amalan. Ini hati-hati sehingga kadang-kadang orang jadi taksub kepada amalan. Taksub kepada amalan. Taksub. Kita jadi orang yang taksub. Kau tak makan apa tu saudak Kau ni tak cinta Nabi ke? Amboi. Tak amalkan tak ikut Nabi ke? Jangan. Adanya sunnah yang sunat, ada sunnah yang wajib. Sunnah yang sunat itu boleh buat. Kalau ditinggalkan tidak berdosa. Sunnah yang wajib itu mesti buat, wajib. Itu hukum hakam. Itu ada hadis hukum, ayat hukum. Yang keluar padanya hukum. Ya. Malah sunnah yang wajib bagi kita ikut Nabi SAW yang wajib tidak boleh ditinggalkan itu akhlak. Mesti akhlak baik. Jadi, betul, ni bahaya Aizan. Just terus tak ikut Nabi. Ni tak ikut Nabi ni. Kata. Minta ikut Nabi ni. Ya Rabbi, jangan. Nabi tidak pernah meletakkan begitu. Kalau kita nak beramal, silakan. Terbuka amalan ini. Sama juga, ini agenda. Ini agenda iblis juga. Dia melaga-lagakan amalan. Ini pun satu. Sebab tu saya kata, yang semua perkara boleh dilakukan oleh iblis. Tapi kalau orang yang berkasih sayang kerana Allah tidak boleh dilaga-lagakan. Tengok kalau seorang dah kasih sayang pada Allah. Kasih sayang pada Allah. Tengok. Kalau kita dah berkasih sayang, contohlah isteri, dia sayang suami ni kerana Allah. Orang pun datang, jemaah. Kau dengan si Leman tu suka kamu? Kau tak tahu ke Leman tu dulu macam mana? Teruk dia tu. Si jemaah ni kata apa? Tak apalah. Aku sayang dia kerana Allah. Mudah-mudahan Allah baikkan dia. Aku tahulah perangai buruk si Leman ni. Ni, dalam poket aku dah. Joyah, kamu tak cerita lah, Joyah. Ni, dalam poket aku dah perangai buruk si Abang Leman tu. Tapi satu baik dia pada dia. Dia terima aku sebagai isteri. Kamu Joyah, kamu tak ada suami, kamu diam-diam. Pergi cek suami tu. Sibuk nak lagakan rumah tangga orang. Kamu pun tak ada suami. Dia sibuk dengan suami orang. Si Joyah ni pun. Geng-geng mesyuarat tingkap ni. Si Leman pula. Kena perangat dengan si Joyah. Kata suruh lelaki kan. Dia pergi nak kahwin dengan si Leman ni pula. Dia cucuk si jemaah tu. Bagi tahu kat Leman. Tengok si jemaah tu bukan bagus. Dia layan kamu tak bagus. Aku layan bagus katanya. Aku ni bagus, aku bagus. Sekali Leman kata apa? Aku dah bagus dengan dia kerana Allah cukupkan hati aku lah. Kamu tak payah nak buruk-buruk si jemaah. Buruk-buruk dia pun dia tetap isteri aku. Kamu faham je ya? Kamu nak jadi madu dia, kamu jangan burukkan si jemaah. Kalau kamu nak duduk dari barisan frontline aku, kamu jangan nak burukkan jemaah. Jemaah tetap jemaah di sisi aku. Kasih sayang. Balik awal dia. Ni dah termakan pujukan. Itulah. Jemaah ni dah tak pandai layan. Itulah. Tahu dah. Nampak? Berkasih sayang ni tak boleh nak dilagakan. Kalau beramal boleh laga lagi. Beramal, berlaga. Tengok orang tu beramal macam mana. Kau tak buat, dia buat. Kau buat, dia tak buat. Dia lagakan dia. Makanan iblis dah, Dajjal semua ni. Tengok. Dia ambil vaksin. Dia tu geng Dajjal tu. Tengok dia. Dia ambil vaksin tu. Kau tengok kau tak ambil vaksin. Kau terselamat daripada fitnah Dajjal.
Dia tak tahu menuduh kawan dia seagama pun dah dajal lah. Ustaz, apa kaedah yang ulama guna untuk... tak nampak. Sekejap. Ustaz, apa kaedah yang ulama guna supaya terima rawatan kuarantin vaksin untuk lawan COVID? Bukan apa tu Ustaz yang Nabi janjikan penyembuh bagi segala penyakit. Maaf Ustaz, bukan pedas, tapi nak jawapan untuk pihak yang mempertikai. Maksudnya apa? Maksudnya ulama ni kalau tak pakai batu sodak, tak payahlah ambil vaksin ni, batu sodak je ada. Dia ni, Ustaz, baik, buruk, mudarat, manfaat pada Allah. Ulama ni, yang mana faham dalam bab akidah, dia takkan taksub dengan keadaan. Itu saja. Itu saja. Dia tidak akan berpihak pada keadaan mana-mana. Jadi cara ulama berhadapan dengan isu-isu mudarat, darar, wala naf'a ni cukup dengan kembali kepada akidah. Dan selagi mana perubatan itu harus. Dan di sunnahnya apabila untuk ikhtiar. Mana-mana ikhtiar boleh. Nabi tidak menetapkan dalam perubatan. Nabi tidak pernah menetapkan. Tapi hati-hati kadang-kadang ada kecenderungan kepada pihak yang menjual batu sauda. Ni dia. Hati-hati. Kadang-kadang kita nak suruh beli batu sauda. Dia punya kempen, kalau tak ambil tu rasa macam jadi dosa besar lah. Berbalik pada isu hukum. Benda tak haram. Dan benda tak wajib. Simple. Jadi selagi mana tidak diwajibkan untuk ambil batu sauda, maka jangan jadikan kewajipan. Selagi mana tidak diharamkan daripada tidak mengambil, maka jangan jadikan tentangan. Kenapa menentang benda yang tidak haram? Macam cuma menentang pasal kahwin lagi. Benda bukan haram. Haram tu perangai buruk. Itu mesti ditentang. Ubah perangai. Bukan isu kahwin lagi. Sama dengan perubatan tadi. Isunya sekarang bukan kata ambil tak ambil. Masing-masing terbuka pada ikhtiar. Sebab tu hebatnya Maha Penyembuh Allah. Ada orang sembuh dengan habatus sadak, ada orang sembuh dengan air kosong, ada orang sembuh dengan niat je. Ada orang sembuh dengan madu. Nampak? Ni, saya ambil kata-kata pada almarhum ni, Datuk Abbas Sandin. Dia kata apa? Bak madu-madu ni, anak ni tak percaya dengan madu-madu ni, kata. Sebab apa? Betul tidak madu dalam tu. Kalau betul madu, betul-betul madu pure kata. Kita ni bukan boleh, anak dah cari dah madu semua, banyak. Tapi semuanya ada, payahlah nak jumpa. Nampak? Adakah tidak beramal dengan madu, kita menolak madu? Tapi kadang-kadang keadaan nak mendapatkan madu itu tidak pasti. Dan sekali, bersederhana sajalah. Asal ada minum, bismillah. Tak ada, tak payah nak marah. Itu saja. Kita bersederhana dalam menggunakan dunia ini. Tetap alat dunia. Tapi yang paling penting itu adalah kembali kepada yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu jangan terkesan dengan susah dan senang ini. Jangan terkesan dengan kesusahan, kesenangan yang menipu ini. Baik, insya-Allah. Jadi selanjutnya yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira cukup setakat itu dulu perbincangan kita pada pagi yang penuh barakah ni. Nanti kita sambung lagi perbahasan kita dan malam ni saya nak sambung juga tajuk ni tentang Dajjal ni. Kahwin pilihan anak sendiri bukan hak pada ibu bapa. Adakah relevan lagi Ustaz zaman sekarang? Perlu didik, perlu ikut zaman. Dia ni perkahwinan ni, dua-dua ada hak. Mak ayah pun ada hak, anak pun ada hak. Tapi menentukan itu tidak pada mak ayah. Mak ayah tidak boleh memaksa anak untuk kahwin dan tidak boleh menghalang anak untuk tidak kahwin. Tapi campur tangan pada mak ayah tu kena ambil kira. Sebab mak ayah sebagai pemimpin. Mak ayah ada siksan. Ada hati yang, dia kalau lebih tua, pemimpin, ada kelebihan. Jadi anak-anak perlu difahamkan, jangan kahwin sebab suka je. Dia tak tahu yang suka itu sebenarnya belakang tu sebaliknya boleh menjadi duka. Sebab tu datangnya check and balance. Anak mak ayah ni ada check and balance. Terpulangkan kamu lah, Mat. Kalau kamu nak kahwin tapi mak tahulah. Mak bukan nak apa tapi mak tengok gini. Mak pun kenalah ada sandarannya asas, bukan sebab tak suka juga. Mak tak suka dia. Mak tak suka kamu kahwin dengan dia. Dia tu siapa? Keturunan siapa dia tu? Oh, mak dia pun marah. Tak tentu arah mak dia. Tak boleh juga. Bapak pun tak tentu arah marah. Mak tu suka kamu kahwin dengan ahli muzik. Contoh.
perkadaran. Tengok agama. Nabi dah ajar dah. Yang si anak pun pilih kerana agama, si mak pun pilih kerana agama. Jangan pilih selain daripada itu. Dan akhirnya, keputusan kahwin ni berbalik kepada anak. Mak bagi cadangan. Benda ni kan ada musyawarah. Berbincang. Nampak? Sama juga ustaz nak kahwin lagi pun sama. Buat musyawarah. Meja bulat. Bawa jumpa bakal isteri tu. Bawa jumpa dengan mak. Mak macam mana mak? Okey. Bincang. Bawa bincang. Bukan buat pergi siam. Bawa bincang. Saya tak boleh bincang ustaz. Itu masalahnya. Tak nak menghadapi fasa pertama pun tak nak hadapi. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara dia. Baik, insya-Allah. Moga-moga Allah rahmati kita semua. Mohon ampun maaf di atas segala kekurangan, terkasar kata, terkurang bicara. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ni. Apa pun yang kita kena faham dalam perbahasan ini, kita nak melihat dengan kebenaran. Dengan kaedah yang telah kita sandarkan kepada sifat wajib bagi Nabi SAW itu, mudah-mudahan kita tidak membahaskan mengikut perasaan. Kita kembali kepada kebenaran dan kita kupas keadaan, kita kupas perasaan mengikut sandaran Al-Quran dan As-Sunnah yang sebenar. Kita tidak mahu berpihak kepada mana-mana. Kita nak berpihak hanya kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khair. Jadi insya-Allah cukup setakat tu dulu. Moga-moga Allah rahmati kita semua. Sehingga bertemu lagi pada siri yang akan datang dan berjumpa kita pada malam ni insya-Allah. Teruskan istiqamah dalam pengajian ini insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.